Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, Ushul Dirayah. Hadis 99, Ushul Dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu' oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf lah. Dan kita bicara usul yang ketiga ni, perkara-perkara yang mengaibkan para nabi lah, merendahkan darjat para nabi dan mengaibkan para nabi. Dan kita bicara sebelum tu iaitu kisah Nabi Ayub AS, sehingga telajuk lah cerita nak suruh penyedap rasa ni, suruh sedap lah. Sedap rasa cerita ni. Ditambah-tambah lah riwayat-riwayat, ada tambahan-tambahan yang suruh nampak hebatnya, kuatnya kesabaran Nabi Ayub. Tapi dah ada. Ya ada 3 riwayat dan ada berapa komentar lah, kritikan terhadap riwayat-riwayat tersebut menggunakan neraca sanad dan menggunakan neraca dirayah. Kritikan dirayah itu kritikan di segi sanad, matan hadis lah. Matan riwayat tersebut dah. Dan kita sambung pula yang seterusnya, itu kisah Nabi Daud dah. Nabi Daud, bagaimana dia mengkhianati panglima perang dia, Uria dah. Diletakkan di bahagian depan pemegang tabuk yang mudahlah boleh menyebabkan kematian lah. Mudah berlaku kematian kerana dia berada di hadapan, dan juga mudah matilah. Jadi kisah tu macam-macam riwayat dah. Dan kita bincang contoh kedua ni dan kritikan dia. Pertamanya komentar ni ittirab, percanggahan, kegoncangan percanggahan dah. Ni hak ni cerita gini, hak ni cerita gini, dah macam-macam lah. Jadi cerita tersebut nampak pelik dah. Hak ni kata gini, hak ni kata teriuk. Tak berhenti hak ni kata teriuk 14 hari 14 malam. Hak ni macam-macam lah. Nangis macam-macam cerita. Siapa tumbuh pokok lah, menjalar cerita tu over lah. Cerita macam cerita dongeng lah. Tambah-tambah cerita yang pelik-pelik dah. Percanggahan tu macam-macam. Hak ni gini, hak ni gini dah. Yang tu kalau hak riwayat dah. Poin kedua pula, kritikan komentar yang kedua terhadap riwayat, 3 riwayat tentang Nabi Daud ni yang khianat kepada Uria dan ambil bini Uria tu lah. Yang keduanya, ia ada unsur kesamaan antara riwayat-riwayat dalam yang terima oleh orang Islam ni. Sama ada hak disandar kepada Nabi, walaupun tak kuat, disandar dhaif ke apa, palsu ke apa, tak kisah. Yang penting disandar pada Nabi, dan juga ada yang disandar pada sahabat. Dan ada juga disandar kepada Ka'ab Ahbar, Wahab bin Munabih ke apa lah. Hak kita bincang sebelum ni. Dan juga perbandingan dia dengan dalam kitab Bible lah. Kitab Bible tu ada kesamaan. Cumanya dalam kesamaan tersebut, dalam kitab Bible ke apa ni, ada tahap berat lagi. Tahapnya dia zina dulu dengan isteri Uria lah. Berat dah. Nabi Daud ni seolah berzina dengan isteri kepada panglima dia Uria tu. Dah. Syebah lah apa, perbincangan tu detail lagi lah, tapi penuh dengan penghinaan terhadap Nabi Daud lah. Kitab Bible pun penuh dengan cerita-cerita yang merendah, menghina nabi-nabi lah. Kita tengok lah. Gitu je bezanya. Tapi jalan cerita ni ada benda yang hampir sama dah, menunjukkan benda tu ada unsur-unsur Israiliyat lah. Israel tambah-tambah Israiliyat, cuma tidak seberat dalam Bible dah. Gitu lah. Kalau sanak tu kuat benar dah, tidak dah logik lah juga dah, walaupun nampak hina, tapi benda tu sanak tak berapa gagah. Riwayat daripada orang Islam ni tambah-tambah serupa hampir sama dengan cerita dalam Bible. Kita rasa itu adalah Israiliyat yang tak patutnya kita Islam ni percayalah kisah-kisah sebegini ya. Okey, kita nak masuk yang ketiga dah. Kritikan yang ketiga, komentar yang ketiga dah. Berikut dikemukakan pandangan para ulama muktabar tentang riwayat Israiliyat itu dah. Riwayat Israiliyat tentang Nabi Daud dah. Pertama, Al-Qadiyat menulis dalam Asy-Syifa-nya dah. Syifa kitab Al-Qadiyat lah. Adapun kisah Daud AS, maka tidaklah harus kita menoleh kepada apa yang ditulis oleh tukang-tukang cerita ahli kitab, yang telah menukar-nukar dan mengubah-ubah kitab suci mereka. Jangan nak percaya mudah-mudah lah dah. Lalu disalin oleh beberapa penafsir. Tafsir
tafsir Quran lah ni. Padahal tidak ada nas autentik yang sahih lah, tidak ada yang sahih dari Allah sendiri tentang itu sedikit pun, dan tidak pula terdapat dalam hadis yang sahih pun ni. Cerita Nabi Daud ni, cerita tambah-tambah buat apa dia bertaubat menangis ni. Ni macam majas kata malaikat lah masuk dua orang tu jumpa dengan Nabi Daud. Jadi dia cuba-cuba nak membenarkan kisah-kisah Israeliat, semata-mata nak membenarkan kisah Israeliat, nak tafsir Quran dan membenarkan cerita Israeliat dah. Sedangkan benda tu bahaya, menghina para nabi, memfitnah para nabi. Oleh sebab itu kita kata kadang-kadang kita mengaji agama ni, jangan kita duk berasa kita ahli syurga. Bahkan orang ahli mengaji agama ni kalau tak kena cara, berat lagi daripada ahli maksiat lain kerana berdusta atas nabi, menghina nabi dah. Neraka tepat dah berdusta atas nabi. Bagi main-main dah. Ni dak betul-betul kita ustaz kita tengah-tengah aku jemaah Islam lah, ahli parti Islam. Ingat dia orang lain ahli neraka, kita ahli syurga dah. Jangan main-main dah. Ni lah perjuangan Islam ke apa dah. Orang lain ni menentang perjuangan Islam, jangan mudah-mudah dah. Pasal kita ni kadang-kadang kita berada di jurang-jurang dah. Kena cara boleh masuk syurga darjat tinggi. Atau orang ngaji agama ahli ulama dah. Tak kena cara sikit terjun neraka dah. Berat lagi terjun neraka, lebih berat daripada ahli maksiat lain dah. Benda-benda kita kena beringat lah. Gitulah kita nak ngaji ni. Jangan duk sedap hati lah. Kita ngaji ni supaya kita ni Allah selamatkan kita lah. Kata nama Allah bukan berkata ni ilmu kita dah. Allah selamat kita dengan menggunakan asbab ilmu dengan betul lah. Tak kena cara ilmu tu terak lah. Kuasa agak dah. Ada orang ngaji-ngaji jadi kosak pun ada dah. Okay, apa yang dinaskan oleh Allah berhubung dengan kisah Daud ialah wa zanna Dawudu annama fatannahu. Bermaksud dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui bahawa sebenarnya kami sedang mengujinya dengan peristiwa itu. Tidak ada satu pun hadis yang sahih berhubung dengan kisah Daud dan Uria ni panglima perang yang tidak ada sahih. Tidak boleh dipercayai ada mana-mana Nabi ingin membunuh orang Islam tanpa hak. Inilah sepatutnya menjadi pegangan perhubung dengan Nabi Daud AS. Hak tu pegangan asah dia. Kita kena sangka baik dengan Nabi dah. Ni ada setengah sangka baik dengan ulama, dengan Nabi tak sangka baik dah. Apa Tok Guru cerita ni walaupun nampak menghina para Nabi, menghina para sahabat, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama sahabat. Tak Tok Guru kan? Tok Guru betul lah. Jangan gitu. Tok Guru tu peringkat kedua dah. 3 kepak dah dah. Besar lagi kita kena sangka baik ialah kepada para Nabi dah. Pada Nabi, lepas tu bersangka baik pada kepada sahabat. Tidak. Apa Syiah ke apa ke? Apa Yahudi Nasrani berat lagi sangka buruk pada para Nabi dah. Cerita tu mungkin tak tahulah betul ke tak dah. Mungkin sungguh lah Nabi Daud ni kena Uria, tetapi dia buat sedap cerita. Ya ke zaman orang dulu buat cerita, orang Bani Israel buat cerita seolah Nabi Daud ni kena memviralkan kisah-kisah gosip ni. Padahal tidak sebegitu dah. Kalau buat kisah gosip Nabi kita pun berat dah. Nikah dengan isteri Ummu Salmah ke apa dah, isteri pada Abu Salmah ke apa, sahabat dia yang baik dah. Nak cerita habislah dah. Fitnah-fitnah boleh berlaku pada para Nabi pun dah. Pada Nabi Muhammad SAW dah. Cerita-cerita gosip Jadi kena sangka baik pada Nabi. Dan jangan mendustakan dengan cerita-cerita gosip yang tak betul pada dengan Nabi dah. Itu benda-benda yang kita kena berhati-hati. Walaupun kita ulama ke ustaz ke apa dah. Okay, apalah gitulah dah. Okay, lepas tu berkata Ad-Daudi dia. Ada dikatakan tidak ada dalam kisah Nabi Daud ni dan isteri Uria tu satu riwayat yang dapat kita pegang tak kemah mana. Tidaklah patut disangka bahawa ada seorang Nabi yang ingin supaya seorang lelaki mati kerana hendak mengambil isterinya. Tak betul, tak sepatutnya Nabi ni buat konspirasi dah. Macam kita lah ni, ahli politik kita macam-macam. Hak ni kena tuduh liwat lah, tuduh rasuah macam-macam dah. Jadi nak jatuh masing-masing politik tu macam tu kau Nabi tidak. Kita jangan sangka Nabi ni ahli politik moden ni. Baik setengah mana pun ahli politik moden ni, kemungkinan tu ada dah. Tapi Nabi tak mungkin. Nabi ni Allah jaga dah. Tak mungkin dia nak memerangkap panglima perangnya nak ambil isteri panglima perang. Tak logik dah.
Yang ketiga, Ibn Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibn Katsir berkata, kisah semacam ini kebanyakannya diambil daripada cerita-cerita Israiliyat. Dan tidak ada satu pun hadis yang kuat, yang sahih, yang berwajib kita ikuti, yang terima sah daripada Nabi yang maksum dalam perkara ini. Tak ada. As-Suyuti dalam Iqlil yang menulis. As-Suyuti dalam Iqlil, kitab dia lah. Kisah yang mereka ceritakan tentang perempuan itu, bahawa Nabi Daud tu jatuh hati kepada apa? Itulah isteri Uria tu dah. Lalu suami dia tu Uria lah, panglima perang tu, dikirim kepada perang supaya mati dalam pertempuran. Dan memang mati sungguh. Hadis ini dikemukakan oleh Ibn Abi Hatim. Ada hadis daripada hadis Anas bin Malik secara marfu' ni. Hadis Anas, sahabat Anas bin Malik, marfu' sampai kepada Nabi dia cerita gitu dah. Tetapi dalam sanadnya bertemu nama Ibnu Lahiyah. Keadaannya sebagai perawi yang dhaif diketahui semua orang dah. Dia menerimanya daripada Ibnu Sakhar, daripada Yazid Ar-Raqashi. Yazid bin Aban Ar-Raqashi juga seorang perawi yang dhaif. Jadi dua orang perawi dhaif dah. Dhaif sikit pun dia melibatkan dalam Nabi ni, kita kena tolak. Tambahlah ke dhaif kuat. Inilah kedudukan riwayat Israiliyat yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur seperti yang tersebut di atas. Menurut As-Suyuti sendiri dalam kitab Iqlil, Al-Iqlil. Jadi Suyuti waktu buat kitab dia dah, kitab tafsir suku ni, kitab Iqlil suku pula cerita kitab dia juga kritik riwayat yang ada dalam tafsir dia Durrul Mansur ni dah. Jadi dia sendiri kritik riwayat yang dibawa dari kitab lain dah. Jadi yang kita semata-mata jumpa dari kitab tu besar pakai terima berlaku dah. Sepatutnya kita kena ada setiap kitab kena tahqiq berlaku dah. Kitab Jawi, kitab gapo dan terbit cetakan baru dan tukar bahasa yang mudah dibaca, difahami. Dan ada tahqiq, cek takhrij hadis gapo, cek kekuatan hadis riwayat dah. Jangan kata ini menghina ulama dulu dah untuk beradab ke apa, tidak. Inilah cara kita beradab, cara kita berkhidmat. Nak tolong untuk guru kita zaman dulu supaya lebih bermakna, lebih menjaga Nabi, bukan jaga ulama saja, nak jaga Nabi dan jaga sahabat, jaga riwayat, jaga agama. Di samping jaga kehormatan para ulama kita dulu yang tulis kitab ni, bukan main lagi lah. Ada jasa dia, tapi kesilapan itu perkara biasa. Manusia kena cek mula, biasalah. Itulah dunia ilmu dah. Jangan kita biarkan sebegitu dia. Okey. Yang kelimanya dah tentang apa? Riwayat Israiliyat ni lah. Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi ni meninggal dunia 450 Hijrah, pemuka mazhab ahli Az-Zahir. Zahiri lah yang terkenal itu. Ketika mempertahankan pendirian beliau bahawa Nabi-Nabi Allah bersih daripada dosa besar dalam kitab beliau Al-Fisal dengan tegas dan keras menolak penafsiran berdasarkan riwayat-riwayat Israiliyat tersebut. Lama dah kita nak kritik riwayat Israiliyat dan tafsir ni, ya ke Ibn Hazm lagi dah. Bukan benda baru dah. Kata beliau, kata Ibn Hazm lah, apa yang ceritakan Tuhan dalam Al-Quran tentang Nabi Daud AS adalah benar lagi sahih. Tidak sedikit pun ia menyokong apa yang tafsirkan oleh pelawak-pelawak. Bila lu dah pelawak-pelawak. Ni Ibn Hazmnya ganas sikit ayat dia dah. Dan pembohong-pembohong yang berpegang kepada cerita-cerita dongeng yang timbul oleh orang Yahudi ni. Tugu-tugu lah ni, bukan orang biasa tugu-tugu cerita ni nak. Orang-orang yang berperkara itu memang anak Adam, manusia. Tidak syak lagi lah. Mereka berperkara lagi dari hal-hal kambing-kambing betina yang benar-benar terjadi. Di antara mereka bukan cerita majas lah dan cerita kiasan lah, nak melekat lolok dah, nak uji dah. Memang orang sungguh dah. Yang seorang berlaku semena-mena kepada yang seorang lagi, manusia lah, bukan melekat ni. Ini jelas tertulis dalam ayat ke-21 hingga 25 surah Sad. Kita nak tukar berdasarkan riwayat Israiliyat ni, nak ambil cerita pelik-pelik, kait dengan Uria, lepas tu hak tu uji yang melekat lolok saja. Jangan mudah-mudah ni. Seolahnya orang jumpa kambing 100 ekor tu cerita apa, wak lolok dah, nak melekat wak lolok dah. Bukannya orang sungguh. Kerana membenarkan riwayat Israiliyat tersebut dah. Maka siapa berkata mereka itu adalah malaikat kerana hendak memberi ingat Daud
tentang perempuan yang suaminya dilemparkan ke medan perang sampai mati itu dah. Maka ia telah berdusta atas Allah Ta'ala dengan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak dikatakan oleh Allah dengan menambahkan ke dalam Al-Quran apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi tafsir Quran nak suruh sedap pun ambil cerita dongeng-dongeng ni, cerita riwayat-riwayat pelik-pelik ni. Tak saya kritik sanak dia, tidak bersangka baik pada Nabi dia, bersangka buruk pada Nabi dia. Beratlah ni. Ni benda besar dosa ni. Bukan main walaupun mengaku ulama ni. Ambil riwayat kata tu malaikat bukan orang dah. Takwil tafsir Quran berdasarkan riwayat pelik-pelik ni kerana tak bersangka baik dengan Nabi, dah satu dosa yang besar dah. Gitulah. Ni terlibat dengan politik ni, kata jual Islam tapi banyak sangka buruk dah. Sebetul-betul bukan gen dia, sangka buruk dah. LGBT lagi apa bahayalah dah. Gitulah kita, gitulah Allah uji ni macam-macam. Ada Allah uji dengan maksiat. Ada Allah uji dengan syok sendiri dia. Syok mengaku alim, syok mengaku pejuang Islam. Lepas tu penuh dengan dosa-dosa sangka buruk dah. Dan begini kot ulama hebat dah. Kadang-kadang kita tafsir mereka penuh dengan riwayat Israiliyat yang buruk-buruk kepada para nabi dah. Kita sangka baik moga Allah ampunkan mereka, para ulama dulu kerana jasa mereka. Gitulah kita sangka baik dah. Tapi kalau dia cuai tidak berhati-hati ulama, terkena esok di akhirat. Gitulah keadahnya dah. Gitulah dah nak gan inilah dunia dah. Ini berarti pengakuan bahawa dirinya jahat, berdusta pula atas mereka. Kerana Tuhan bertanya dah. Nabi Daud soal jahat lah. Ikut dah. Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita pembicaraan dua orang yang berselisihan. Selesai satu tafsir gitu dah. Ambil cerita Islam. Dia tera-tera cerita pasal Nabi Daud. Tiba-tiba boboh atas Nabi cerita lain lah. Untuk mana ni? Okey, lepas tu cerita ini diubahnya dengan berkata dah. Cerita tu kat tu lah. Orang jumpa dah. Bukan malaikat lah. Cerita ini diubahnya dengan berkata tidak ada pembicaraan dua orang yang berselisih. Sebenarnya tak ada. Tidak ada tindakan semana-mananya oleh satu pihak kepada yang lain. Bukan orang, bukan berselisih sungguh dah. Walau cerita tu kias-kias malaikat walau. Tidak ada urusan kambing betina 99 ekor ikut cerita riwayat Israel, tak ada sebenarnya. Dan tidak pula ada kambing betina yang 1 ekor. Tidak pula tersebut serahkanlah kepadaku kambing betina yang 1 ekor. Itu pun tak ada juga dah. Tak ada balas benda tu tak wujud. Wujudnya malaikat walau dah. Ada nak uji Nabi Daud kerana kisah Uria. Yang penting kan bukan kisah tidak tentang perbicaraan keadilan dah. Nak jatuh hukum tentang keadilan ni, tapi cerita ni tentang benda lain sekusaka. Itu cerita pengkhianatan Nabi Daud dah. Tu riwayat Israiliyat nak tafsir Quran. Serosok gapo tapi cerita pengkhianatan Nabi Daud kepada panglima perang dia nak ambil bini orang. Berat tu setahu tu dah. Berat setahu tu dah. Cerita ni dok sebenarnya dok kita riwayat kita ni jagon dah. Tapi kalau kita tengok tentang jatuh kalung dah. Jatuh kalung Aisyah tu ada 3 riwayat, ada riwayat yang berbeza-beza. Ada kata peristiwa berlain, ada peristiwa sama dah. Dalam hak sahih dah. Cerita mulut ke mulut gitulah dah. Dah. Tu tidak kita kira ada mungkin ada ulama kata jahat betul dah. Tidak berlaku banyak kali peristiwa jatuh kalung cakap banyak kali dah. Ini cerita Safwan hak tuduh Aisyah berzina, peristiwa iftu hak tu dah cerita pasal boleh tanya dia permulaan asbabul uruk hadis atau asbabun nuzul ko cerita tentang boleh tanya tu dak kait dengan hak tu juga jatuh kalung juga jadi hak mana betul tak. Jadi ada ulama terima berlaku peristiwa berani, ada kata tidak waktu peristiwa yang sama dah. Tapi nak cerita gitu tu yang sahih yang kuat sana, tambah hak cerita zaman-zaman dulu dah. Cerita tentang Nabi ni lagilah dah. Seterusnya Ibn Hazm berkatalah, dan semua pemurtar balik ke tafsir itu tidak ada dalilnya, tidak kuat dalilnya, malah tuduhan semata-mata bersangka buruk pada sahabat, pada Nabi. Nabi Allah kita orang biasa pun memelihara dirinya dan menjaga kehormatan tetangganya dah. Kita orang biasa tak berani nak kacau kehormatan maruah jiran tetangga kita. Janganlah sampai kita mencintai atau jatuh hati pada isteri tetangga kita tak cara bini orang dah. Apalagi dengan membuat helah
supaya suaminya segera mati ni kerana isterinya hendak dikahwini ni. Tak takkanlah siapa tahap tu dah. Ni Nabi dak cerita nak gomo bini orang dah. Cerita dalam Bible siapa berzina dengan bini orang dah. Berat dah. Dah dia anggap Nabi ni lebih kurang biasa dah, lebih teruk daripada biasa dah cara-cara orang Yahudi Nasrani dah. Cerita mulut ke mulut dia, cerita gosip dia sampai Nabi melibatkan maruah para Nabi pun dia tak cara dah. Dia menjatuhkan maruah, tidak hormat pada para Nabi. Kita juga tidak dapat menerima tafsiran Israiliyat bahawa Daud menghentikan sembahyangnya kerana ternampak seekor burung cantik yang hinggap di hadapannya. Berarti sembahyang kerana nak cantik. Semuanya ialah perbuatan orang durjana dah. Bangsa dan fasik. Tok guru belakang cerita ni dah. Orang ahli agama ni. Yang durjana, bangsa dan fasik. Bukan biasa orang ulama jahat. Bukan perbuatan orang-orang baik dan orang bertakwa ni. Nabi pun sangat berdusta. So kau sama-sama politik ni. Pokok Tok Guru ni berat-berat jangan main-main dah. Bagaimana akan dikatakan bahawa kelakuan ini pernah diperbuat oleh seorang Rasul Allah yang bernama Daud? Ya Allah pernah mewahyukan kitabnya Zabur kepadanya? Tak mungkin dah. Tahap Nabi ni dah. Kitab Zabur lagi dah. Dan pernah firman Tuhan diucapkan oleh lidahnya dah. Allah telah membersihkan hatinya daripada disentuh oleh maksud-maksud yang jahat. Bagaimana itu akan menjadi perilakunya nak khianat kau, nak rapah bini orang ke apa dah? Tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Sangka baiklah pada Nabi ni dah. Ni dah tak sangka baik pada Nabi, tak sangka baik pada sahabat. Syiah tu tak sangka buruk pada sahabat dah. Oh, yang dekat Nabi, yang paling sangka buruk, paling jahat ni. Mengalahkan Kristian bila-bila dia khianat. Kristian Yahudi bila-bila kata jahat ke Nabi dia, ke kadang dia mulut dia tak sebut Nabi jahat dah. Dia tak kata orang yang paling dekat dengan Nabi tu ataupun Hawariyun ataupun sahabat-sahabat para Nabi ni jahat. Betul lah orang paling baik dah. Bila-bila cerita karut atas Nabi ada pun dia kata Nabi baik dan mulut dia kata Nabi baik dan dia kata sahabat-sahabat para Nabi ni baik. Dia ke Syiah, sahabat Nabi lah paling jahat atas muka dunia ni dah. Atas muka bumi ni sahabat Nabi paling jahat dan tu Syiah dah. Sangka buruk pada orang yang baik. Nampak zahir baik, sangka buruk dulu dah. Inilah. Tuduh orang ni liberal lah dah. Sangka buruk dulu, dia tidak bersangka baik. Dia kira orang bertentangan dengan dia wajib jahat dah. Ini masalah dah. Masyarakat gitulah. Kata Ibn Hazm lagi, adapun dia memohon ampun kepada Allah dan turun bersujud, maka ingatlah bahawa perbuatan mulia itu adalah amalan mulia para Nabi. Dah. Sujud untuk apa selalu ni nampak sikit yang salah, rasa bersalah sikit tu istighfar ni perangai para Nabi ni. Istighfar memohon keampunan pada Tuhan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh malaikat-malaikat dan para Nabi ni. Malaikat buat dosa gapo memang tak ada dosa dah. Tapi dia istighfar semua. Nabi pun begitu juga dah. Tak ada nampak salah lah. Tak gamuk lah kita kata nak kata Nabi buat salah. Bukan salah setara tu dah. Tapi Nabi ni berasa salah besar. Takut je pada Allah SWT dah. Orang berdosa boleh mengerjakannya. Orang tidak berdosa pun boleh mengerjakannya juga dah. Orang tak berdosa pun Nabi tak berdosa pun boleh istighfar, boleh bersungguh. Apa nak kait dengan dosa besar setara tu dah. Lihat Al-Fisal fil Milal wal Nihal. Fil Milal wal Ahwa wal Nihal jilid keempat muka surat 14 hingga 15 dah. Tu tulisan apa pendapat Syekh Ibn Hazm lah. Ibn Hazm Az-Zahiri dah. Okey, kelima dah. Kritikan kelima ni dah. Riwayat Israiliyat ni. Poin kelima lah. Syekh Al-Burhan Al-Biqai menulis dalam tafsirnya dah. Syekh Burhan Al-Biqai. Cerita Nabi Daud mencintai isteri orang lah. Bini orang ni. Lalu suaminya disuruh ke medan perang. Di barisan hadapan. Agar mati di sana dah. Perangkap supaya mati di sana. Supaya isterinya boleh beliau ambil lah. Nabi Daud boleh ambil ni. Adalah termasuk dalam rangkaian cerita-cerita bohong orang-orang Yahudi. Cerita bohong lah. Orang Yahudi ni cerita Nabi. Huduh-huduh lah. Dia buat cerita huduh. Dia deki Nabi dah. Begitulah. Kita jangan mudah percaya dah. An-Nasir dalam tafsirnya Al-Intisaf pula menulisnya. An-Nasir. Okey, pelidik-pelidik yang mendalam dah. An-Nasir dalam tafsirnya Al-Intisaf pula menulis. Pelidik-pelidik yang mendalam dari kalangan imam-imam kita telah membuat kesimpulan bahawa Nabi-Nabi alaihimussalam seumpama Nabi Daud dan lain-lain Nabi lah adalah bersih daripada akan terjatuh ke dalam dosa yang kecil-kecil. Apatah lagi dosa besar semacam itulah. Cuma ada berbahasa lah.
Ada setengah kesalahan kecil tu bubuh. Ada ulama ahli sunnah juga dia kata Nabi ni boleh buat dosa kecil atau kesalahan kecil lah, tapi bukan dosa besar dah. Nah, dosa besar tu ijma' sepakat dah. Dia kata bukan dosa kecil tu kesalahan kecil, bukan dosa kecil. Tak apalah tu khilaf. Cara mana dah. Dan tidak ada lah. Memang ijma' sepakat ulama kalau dosa besar siapa nak perangkat bunuh. Apa panglima perang tu bukan Nabi tu dah. Bukan perangan Nabi ni, benda yang sepakat ijma' dah. Walaupun ada riwayat tu dah. Kalau kita tak kerti sanad setang mana ada riwayat, tolak dulu tu kaedah kita sangka baik. Demikianlah disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil, yang dikenali juga dengan tafsir Al-Qasimi lah. Ini kira moden lah. Selain mereka yang tersebut itu Al-Khafaji dalam Nasimuriyat, Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhitnya, dan Ar-Razi dalam tafsir Kabirnya lah. Tafsir Ar-Razi lah. Ibn Jauzi dalam Zadul Masirnya, tafsir Zadul Masir. Abu Sa'ud dalam Irsyadul Aqli As-Salimnya. Al-Baydawi dalam An-Nawarul Tanzilnya, tafsir dia. Dan Zamakhsyari dalam Kasyafnya, tafsir Al-Kasyaf juga merupakan tokoh-tokoh yang dengan keras telah menolak khurafat yang terdapat dalam riwayat-riwayat Israiliyatnya tersebut. Riwayat Israiliyat tersebut tolak lah. Jadi tafsir lain itu tolak. Tafsir tadi yang kita sebut termasuk Durrul Mansur dan Ibn Masyuti, ulama hadis dah. Termasuk Jabir At-Tawari pada riwayat tersebut, dan apa lagi dah. Tafsir apa lagi ada kita bincang dah. Jadi ada berapa kitab yang Ibn Abi Hatim kata dah. Jadi benda gitu tak betul lah dah. Semua mereka dengan tegas mengatakan bahawa tidak ada satu riwayat yang sahih berhubung dengan perkara ini. Mereka malah menghukumnya sebagai riwayat maudhu' semuanya. Tafsir Azhar, tafsir moden, tafsir Dr. Hamka dah. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, Dr. Hamka lah adalah sebaik-baik tafsir dalam bahasa Melayu yang membawakan riwayat-riwayat Israiliyat dah. Bahasa Melayu ni cerita lah sikit dah. Ada kritik lah. Riwayat Israiliyat ni tafsir Azhar dah. Mudah lah kita baca kalau kita jenis tak kerti Arab ni. Tafsir yang bagusnya peringkat orang Melayu, dan ada cerita kisah-kisah sejarah Melayu, Malaysia, tanah Melayu pun ada dah. Jadi dia tu bagus dah. Kita jejak lah. Dia orang Melayu dia, suasana Melayu pun ada dah. Jadi dan dia kritik riwayat Israiliyat Dr. Hamka. Beliau juga termasuk mufassir yang menolak dengan keras riwayat-riwayat Israiliyat yang penuh dengan khurafat seperti itu dah. Poin keempat dah. Antara alasan kritik keempat, komentar keempat dah. Antara alasan yang kukuh yang mendorong para ulama mendaifkan, malah memaudhu'kan, memalsukan riwayat-riwayat Israiliyat tersebut ialah kerana ia mengandungi usul dirayah yang ketiga. Usul dirayah yang ketiga, usul kritikan matan hadis lah, lafaz hadis tu yang sedang kita pelajari sekarang iaitu hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan Nabi-Nabi, dan mengaitkan mereka ni, para Nabi, mestilah ditolak. Tolak dulu, bukan terima dulu, tolak dulu dah. Nampak pelik ni, nampak hina Nabi, tolak dulu dah, bukan terima dulu. Bukan tawakuf pun tak boleh lagi. Tolak dulu dah, barulah cek. Kalau nampak kuat, terima dengan takwil dah. Tapi tolak dulu, kalau nampak nak hina Nabi. Ia tidak mungkin berpunca daripada Rasulullah SAW dah. Ni cek pula, nampak benar dah. Sanad tak kuat, dua perawi dah. Hak tu ada sanad hadis lah. Hak cerita perawi, cerita Wahab bin Nabih ke apa, tak sedap cerita dah. Tentu sekali merancang membunuh seorang Muslim semata-mata untuk berkahwin dengan isterinya tidaklah layak dengan kedudukan seorang Nabi. Tentu sekali penzinaan tidak sesuai dengan seseorang yang dilantik oleh Allah sebagai Nabinya. Tidak boleh terima sama sekali seorang Nabi telah berzina dengan isteri orang. Ia adalah satu yang mengaibkan orang Muslim, biasa sekalipun. Apatah lagi seorang Nabi, lagi Rasul yang terpilih seperti Nabi Dawud AS dah. Tak logik dah. Hina. Siapa kata baru berlaku dah. Gocoh sampai mati kediri dah. Berebut bini. Ambil bini orang dah. Benda tu tak pernah sabar lah dengan Nabi. Orang biasa pun sanggup bunuh dah. Kerana nak bini dia. Tak pernah sabar dah. Terlalu banyak khurafat dan perkara-perkara yang tidak masuk akal dalam riwayat-riwayat Israiliyat berkenaan. Tak logik lah. Sedangkan menurut satu usul dirayah hadis ialah mana-mana riwayat yang mengandungi khurafat, benda-benda karut, benda tak logik, dan perkara-perkara tidak dapat diterima oleh akal yang waras,
merupakan sebaik-baik bukti yang akan kepalsuannya. Tak tengok sanak. Sanak ni kadang-kadang boleh boboh juga dah. Boboh ni. Perawi tu ada perawi yang sekali kecil betul, sekali kecil dauk ni boboh. Sekali tu boboh sanak kuat dah. Berat kita dah. Antaranya ialah, jadi kita kena nampak ni kaedah usul dirayah ni, nampak benda tu hina Nabi ni, tolak dulu dah. Antaranya ialah dah benda khurafat karut ni. Nabi Daud dikatakan telah bersujud selama 40 malam sehingga tumbuhan yang menjalar naik ke kepala. Nampak cerita tu, cerita dongeng dah. Nak terima lagi cerita gitu dah. Kita tok guru terima cerita gitu dah. Dah. Lepas tu marah kau dak buat buku apa? Orientalis dah gapo dah, Yahudi dan Orientalis ni. Cerita gini pun tok guru kita boleh kena tipu dah. Dah. Ni dah, dan tok guru kena tipu, tok guru tipu pula anak murid dah. Ni banyak berlaku dah. Ni tok guru betul belakang, nak tok guru mana? Tok guru percaya tafsir ni banyak ramai mana tok guru kita percaya dah. Yang kedua, Daud AS setelah diterima taubatnya oleh Allah, terus menangis kerana kesalahannya itu selama 30 tahun menangis. Logik dah. Air matanya tidak henti-henti mengalir siang dan malam. Cerita gini boleh terima dah tok guru kita dah. Orang politik mudah nak tipu dah. Setahun ni tok guru kita. Riwayat setahun ni tok guru kita kena tipu dah. Ni politik lagi kuat ni pun dah. Nak tipu kau tok orang politik lagi berat dah. Tak logik dah 30 malam makan minuman dah. Nabi kata ni nak cerita contoh Nabi Daud ni, Nabi yang paling sederhana, paling kuat dan paling sederhana ibadah dia. Puasa sehari bukan puasa sehari dah. Dah dia tidur, dia malam je berapa ada dia tidur sebentar, lepas dia tidur bangun, lepas tu tahajud dia tidur balik dah 1/3 balik. Adalah cara dia tidur 1/4. Jadi cara semaya malam paling baik dicontohkan pada Nabi Daud. Ada tidur Nabi Daud pun dah, dan ada puasa sehari dah. Ni mak 30 hari lah puasa ni, 40 hari 40 malam puasa tak makan ni, kalau tiuk dah. Dan tak logik lagi, tumbuh menjalar pokok dah. Dia logik dah. Betul-betul kita agama jadi bodoh begitu, terima belaka bukan dia. Kita ngajak agama dia jadi sekedik. Jangan jadi terima cerita pelik, terima juga dah. Poin ketiga dah. Pada setiap hari yang keempat, Nabi Daud meratapi dirinya bersama-sama para pendeta dah. Hari keempat dah. Ada orang lain pula dah, pendeta anak murid dia. Dia akan keluar bersama mereka ke belantara, hutan belantara dengan meniup seruling suaranya lah. Lalu menangislah bersamanya pokok-pokok, pasir-pasir, burung, binatang-binatang buah, sehingga air mata mereka mengalir seperti sungai. Logik dah siapa jadi sungai air mata manusia ni. Logik tak? Yang keempat, manusia dan itulah nanti kepada. Yang keempat, pada hari yang sama Daud dikatakan pergi ke Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Diangkatnya seruling suaranya dia. Lalu menangis. Dan menangislah bersamanya Bukit Bukau, Gunung Ganang, batu-bata, binatang-binatang dan burung-burung di sekelilingnya, sehingga lembah-lembah dan lereng gunung mengalirkan air mata mereka. Logik cerita ni. Pah ke pokok burung. Habislah. Nak tepi air mata belakang. Yang kelima, beliau juga dikatakan pergi ke tepi pantai dia, Nabi Daud ni. Diangkatnya seruling suaranya, lalu menangislah bersamanya ikan-ikan dan binatang laut serta buru-buru laut dan binatang buas di laut. Pakat menangis. Ikan pun menangis juga dah. Dah jadi cerita tu over sangat lah. Nabi Daud ni suara sedap dah, diketahui dia. Seruling Nabi Daud. Okey, yang ke-6 dah. Tanah dikatakan telah memakan dahi Nabi Daud disebabkan terlalu banyak air matanya menyirami bumi dah. Tanah makan pula dah. Okey, habis tu kritikan yang tentang banyak sangat khurafat untuk logik dah, tidak boleh terima oleh akal terhadap riwayat tersebut dah. Okey, poin ke-6, kritikan atau komentar yang ke-6 terhadap tiga riwayat tersebut tentang Nabi Daud ni. Apa yang tersebut dalam riwayat Israiliyat dan Bible itu jelas sekali bercanggah dengan sifat seorang Nabi. Nabi Daud digambarkan sebagai seorang yang tidak maksum. Tak maksum Nabi. Padahal ismah. Sifat Nabi ismah, sifat terpelihara daripada dosa-dosa adalah salah satu ciri utama seorang Nabi. Nabi Daud dikatakan telah melakukan berapa dosa besar pula dah. Tak logik dah. Bertentangan dengan usul akidah. Mazhab Ahlussunnah Jemaah, Nabi ni tak buat dosa besar dah. Yang ketujuh, persoalan timbul bahawa kenapakah sesetengah ahli tafsir menghiasi kitab-kitab tafsir mereka dengan riwayat Israiliyat seperti ini tau. Tok Guru besar ni tau. Tok Guru pada Tok Guru lah, pengarah kitab tafsir ni. Boleh buat tu masuk dalam kitab tafsir mereka ni. Sebelum mereka
sebelum mereka. Kenapakah ada di kalangan umat Islam, khususnya dari kalangan tabi'in, menyebarkan cerita-cerita dongeng yang langsung tidak masuk akal itu dah. Tok Guru juga dah. Wahab bin Abi, Tok Guru, Ka'ab Ahbar, Tok Guru dah. Tabi'in masuk Islam daripada ahli kitab ni. Dah buat apa boleh jadi Tok Guru besar ni cerita benda gini dah. Tok Guru mana boleh buat salah dah. Okay, ada dua jawapannya. Pertama, metod setengah ahli tafsir memang tidak mengambil kisah. Sama ada cerita yang akan dimasukkannya ke dalam kitab tafsirnya ada asas atau tidak asas. Tidak ada asas. Nah, apa yang penting bagi mereka kepada mereka lah hanyalah mengumpulkan saja dan mengemukakan sebanyak mungkin riwayat-riwayat tersebar dalam masyarakat yang dikaitkan dengan suatu firman Allah. Dia tak kira betul ke tidak dah. Kerana dia tu zamir bukan menapis. Jadi zamir mengumpulkan dah. Baca kumpul kitab hadis ni. Dia ada benda tu dalam kitab hadis yang peringkat awal tak ada dah. Dia sah lah hadis terpalsu dah. Zaman kita berada dah. Cerita contohnya hadis. Fadilat semayang tarawih setiap malam. Malam pertama gini, malam kedua gini, malam ketiga ni. Dalam kitab dulu tak ada langsung dah. Kitab palsu zaman dulu pun tak ada dah. Kitab tak hadis palsu zaman dulu. Hak ulama ke pun ni hadis palsu dah. Tak ada zaman dulu. Tiba-tiba ada zaman kita ni dah. Tadi benda tu betul lah palsu dah. Rekod dah. Zaman dulu kitab palsu. Kitab hadis dhaif dan palsu zaman dulu pun tak ada. Tiba-tiba ada zaman ni. Nampak benar benda tu palsu dah. Benda tu zaman pengumpulan dah. Kumpul setahun mana pun. Ada yang cek, ada tak cek. Kumpul habis. Hadis pun kumpul. Tafsir pun gitu juga dah. Semua tafsir, kata tafsir, riwayat-riwayat ni. Ya, kait habis. Berbuh habis dah. Tok Guru kita zaman dulu. Kerja je gitu dah. Kerja peringkat awal dah. Nak kumpul dulu dah. Okay, kerja menapis dan menilainya bukan lagi kerja mereka lah. Tak ada lah. Sekadar kumpul dulu. Ia diserahkan kepada orang-orang yang ahli dan pakar tertanya ataupun kemudian ataupun pakar hak lain dah. Tak ada. Jadi sekadar nak kumpul pun satu kerja letih nak kerja nak kumpul dia dah. Itulah tujuan dan maksud mereka memasukkan riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir mereka dah. Jabir Tabari sendiri dah tafsir dia ke dalam Tarikh Al-Ummah Mamuluk dia dah, kitab sejarah dia. Dia kumpul belakang lah. Bukan kita cerita yang tak logik pun dia kata. Dia cerita belakang lah. Cerita tapis tu tak ada lah dia. Okay, poin kedua dah. Sebab apa dah? Alasan dah. Kecenderungan dan tabiat manusia itu memang tidaklah sama. Ada orang bila mendapati sesuatu yang tidak terang ataupun sama, cuba mencari-cari sesuatu yang pada fikirannya dapat dijadikan sebagai penyuluh kepada perkara tidak terang tersebut dan perkara yang sama-sama itu dah. Bila Allah berfirman dalam penghujung ayat ke-24 surah Sad. Wa zanna Dawudu anna ma fatannahu fastaghfar rabbahu wa khara raki'an wa anab. Dia bermaksud dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui bahawa sebenarnya kami sedang mengujinya dengan peristiwa itu dah. Allah ujilah. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta ia rujuk kembali bertaubat kepada Tuhannya lah. Ayat 24. Hatinya terus berkata, mestilah ada suatu bentuk ujian yang oleh Allah terhadap Nabi Adam. Mesti ada cerita pelik ni, cerita canggih ni dah, cerita sedap ni dah. Lepas nak cari cerita sedap tu kan, habis rabur kat sini dah. Jumpa dah cerita Israiliyat. Gitulah cerita dah. Begitu je cerita ilmu kalian ni dah. Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak bawah ni ceritanya mikir lebih lah dah. Dia kata, Allah dalam masa, dalam tempat, lemah ke apa, dia mikir benda-benda gitu ke. Terpaksa lah dia ikut cara berfikir metod Aristotle, Plato, habis lah. Gitulah gini cerita dia. Dan dia berasa tak puas hati dah. Jenis orang ni jenis mikir lebih dah. Dan jumpa ayat Quran nak mikir lebih. Last sekali ikut dia agama dah. Ikut dia jumpa, ikut meraba-raba tu jumpa cerita pelik-pelik ni. Pakai bubuh dah. Apakah bentuk ujian dan cuba itu walaupun ia tidak ditemui dalam Quran dan hadis yang sahih, namun ia ada dalam riwayat Israiliyat dan Bible. Tempat yang dirasai kosong untuk mentafsirkan firman Allah itulah yang cuba diisi oleh mereka. Kalau tidak, pada fikiran mereka, firman Allah itu akan tergantung-gantung. Allah juga dalam firman-Nya itu berkata, lalu ia memohon keampunan kepada Tuhannya. Tidak timbul lagi soal bagaimana akan terimanya riwayat-riwayat Israiliyat yang karut-marut itu. Tak terima dah, betul. Kalau logik tak kira dah. Pasal sedap boleh masuk lain, masuk skru dah. Bagaimana boleh Nabi Daud melakukan dosa besar seperti tersebut dalamnya dah? Kerana bukankah Allah sendiri telah menyatakan permohonan keampunan, pengampun oleh Daud kepadanya dah, oleh Nabi Daud kepada Allah ni dah.
Mana kita ni dah. Ini berarti memang Daud telah melakukan dosa yang besar. Kalau tidak, apakah artinya Daud memohon keampunan kepada Allah? Apa faedah ni minta ampun dah? Kesimpulannya ialah ujian Allah terhadap Nabi Daud telah nyata dalam bentuk Daud melakukan dosa yang besar. Lalu beliau memohon keampunan kepada Allah atas dosanya itu. Bukan dosa main ni, minta ampun dah. Mesti dosa besar. Lah sekali jumpa cerita karut gitu kan. Percaya lalu dah. Okay, berasun maksud lain dah. Okey, poin ke-8 dah. Kritika ke-8. Kalau bukan itulah fitnah atau ujian Allah terhadap Nabi Daud, maka apakah lagi bentuk ujian dan fitnah Allah terhadap beliau ni? Kenapa sampai Nabi Daud ni memohon ampun kepada Tuhan sambil merembahkan diri, bersujud dan bertaubat kepada Allah ni? Sampai tahap tu bersyukur sujud ni. Mesti dosa besar dah. Ada berapa pula jawapan ulama tentang kemusykilan inilah. Pertama, fitnah atau ujian Allah terhadap Nabi Daud yang disebutkan dalam firman Allah di atas ialah timbulnya salah sangka dalam hati Nabi Daud bahawa beliau dianugerahi kerajaan begitu besar sebagai fitnah atau ujian Tuhan terhadap dirinya. Apa yang tersebut dalam surah Sad itu tiada kena-mengena langsung sebenarnya dengan Nabi Daud. Ia memang mengisahkan dua orang atau dua pihak yang berperkara. Pada fikiran Nabi Daud lah, mereka sebetulnya sedang diuji oleh Allah. Dan tiada manusia yang terlepas daripada ujian Allah. Ada masalah semacam. Kita hidup ni gitulah. Kita tak boleh lari. Nak lari. Kita kena menentang arus ujian. Bukannya lari daripada arus ujian dah. Termasuklah beliau Nabi pun gitu. Oleh kerana Nabi adalah manusia suci, maka mudah terlintaslah di hatinya bermacam-macam lintasan dah. Terlintas di hatinya Nabi Daud bahawa dalam kerajaannya yang begitu besar, tentulah akan ada juga berlaku sesuatu yang tidak kena sebagai ujian Allah terhadapnya. Dia baik setara mana, bagus setara mana pun, mesti ada rakyat dia ke, ada pemerintahnya tak kena mana-mana dah. Setara Nabi dah. Setara Nabi bukan raja lah ni, PMS ke, gapo lah ni dah. Lagilah banyak terlepas pandai dah. Kesilapan tertutup terbiasa dah. Jadi oleh sebab itu kritikal polisi ni bagus. Bukan kritikal main sentimen. Gitulah keadaan dia. Nabi, maka teruslah beliau beristighfar. Ada benda sikit pun dia rasa terlepas pandai. Siapa adalah rakyat dia yang tidak ada khenak ni sama-sama dia ni. Dia rasa dia pun bersalah. Dia terus beristighfar Nabi Daud ni. Bersujud dan bertaubat pada Allah. Dia kata ada salah silap dan keterlanjuran dalam pemerintahannya dia. Ini ialah pendapat Ibn Hazm dan lain-lain lah. Ada Ibn Hazm kata gitu. Bukan nak cerita pelik-pelik siapa bunuh bini tak lelaki orang nak bini orang, bukan siapa tahap tu dah. Ada dah. Iaitu pemerintah dia berasa tiba-tiba siapa ke rakyat dia merayu, mengadu, bukan main ni masalah tidak adil kezaliman berlaku ni dalam rakyat dia ni. Siapa ke dia terlepas pandai ni, benda besar ni dah. Tanggungjawab besar dia pegang ni, dia rasa berdosa ni dia dah. Dia pun taubat tu dah. Untuk seorang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak semestinya ia sebelum itu telah melakukan dosa. Ujian Allah kepada seorang juga tidak semestinya berupa dosa. Bukankah para malaikat juga beristighfar kepada Allah walaupun tak berdosa mereka ni? Dan mereka adalah makhluk Allah yang maksum. Malaikat ni, Allah telah berfirman tentang kemaksuman mereka, para malaikat ni sebegininya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dia bermaksud, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari mereka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa sahaja yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan. Surah Tahrim ayat ke-6 ya. Jadi, poin ini, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Untuk poin maksum. Ayat Quran cerita kemaksuman malaikat lah. Bukankah Allah juga telah menguji Nabi Ayub? Ujian Allah kepadanya bukanlah kerana beliau telah melakukan apa-apa dosa. Ujian Allah kepadanya juga bukanlah dengan cara beliau melakukan dosa sebenarnya. Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah supaya sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah.
Padahal baginda SAW tidak melakukan apa-apa dosa pun. Tidak pernah pula Allah mengujinya dengan melakukan satu maksiat ataupun suatu dosa yang besar. Tak ada. Firman Allah SWT kepada baginda, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bermaksud maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Surah An-Nasr ayat ketiga. Okey, poin kedua dia. Nabi Daud meminta ampun kepada Allah kerana beliau telah terkejut dan ketakutan lantaran ada orang yang masuk menghadapnya dengan memanjat pagar atau dinding istananya. Beliau salah sangka pada mulanya, sangka buruk pada orang-orang itulah. Ingat beliau, mereka datang untuk membunuhnya dah. Kemudian ternyata masuk mereka adalah baik, itu meminta diberi hukum yang adil. Jadi dia sangka buruk kau orang ni, masalah dosa banyak berlaku ni. Kadang-kadang ulama, ustaz ni, kadang banyak sangka buruk berlaku dah. Mengajar agama lagi banyak sangka buruk dah. Keadaan Nabi Daud yang terkejut, ketakutan dan buruk sangka kepada orang-orang itu amat tidak sesuai dengan seorang Nabi yang berhebat, yang handal sepertinya. Dan dia hebat. Nabi Daud ni perang ni membunuh. Calut, toluk ke apa dah. Tak ingat. Toluk dah. Pemerintah jahat dia lah. Nabi Daud ni. Tiba-tiba takut. Lepas tu sangka buruk. Macam orang nak bunuh dia dah. Itulah bentuk ujian Allah terhadap Nabi Daud yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Sad tersebut. Ini ialah jawapan yang dikemukakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi, oleh Hamka, bekas Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Sayyid Al-Tantawi lah. Syekh Muhammad Sayyid Al-Tantawi berkata gitu ikut dan lain-lain. Pendapat kedua lah. Pendapat pertama, Ibn Hazm dan lain-lain kata kerana dia ni tu tak caw ke rakyat dah. Ada benda dia terasa ni kritikal, ada rakyat dia yang dia tak ada nak cara untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam rakyat dia. Dia rasa dia bersalah. Pertama, yang kedua ni dia sangka buruk dah. Yang ketakutan pun sangka buruk. Kau orang nak bunuh dia ke, sangka buruk dah. Sedangkan rakyat dia masalah. Dia tak jumpa rakyat dia, ada gitulah. Hamka dan tafsirnya Azharnya bahkan telah menghilangkan kekeliruan tentang kenapa pula mereka membawa kes ke hadapan Nabi Daud dalam keadaan itu dengan memukakan satu andaian. Dr. Hamka. Kata Dr. Hamka. Sekarang orang-orang itu masuk saja ke dalam tempat khalwat Nabi Daud dengan memanjat pagar. Itu adalah hal yang mengejutkan dan melanggar aturan sopan santun sebenarnya. Tersebut dalam ayat seterusnya, ketika mereka itu masuk kepada Daud, mereka maka terkejutlah dia dari mereka. Nabi Daud terkejutlah. Pakal ayat ke-22 lah. Terkejut beliau dari sebab kedatangan mereka memanjat dinding itu kerana hal itu demikian luar biasa lah. Sebagai raja pastilah beliau berpengawal lah. Kalau mereka masuk dari pintu biasa, tentu akan adanya permohonan izin terlebih dahulu dari pengawal lah. Mungkin juga orang-orang ini merasa akan suka bertemu dengan Nabi Daud, yang meskipun beliau memang seorang Nabi dah. Yang beliau juga adalah seorang raja dah. Jadi raja ni payahlah, banyak prosedur dia, SOP nak jumpa raja ni. Jadi rakyat yang terdesak nak perlu penyelesaian dah. Jadi masuk ni tak ikut prosedur biasa lah. Kalau mereka melalui prosedur yang biasa, tidaklah akan berhasil masuk. Begitu barangkali. Tetapi Nabi Daud dengan isterinya terkejut. Poin ketiga dah. Orang-orang yang datang memanjat pagar atau dinding istana Nabi Daud tu dah, sebenarnya bermaksud membunuh beliau dah. Setelah mereka mendapati ada ramai pengawal di kawasan mihrab tempat Nabi Daud beribadat, mereka berpura-pura mengemukakan kes seperti yang tersebut dalam ayat ke-22 hingga 23 surah Sad. Nabi Daud mengetahui maksud sebenar mereka. Beliau telah bertekad untuk menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Tetapi setelah berfikir bahawa semua itu adalah ujian Allah kepadanya, beliau membatalkan maksud asalnya hendak menghukum mereka. Nabi Daud sedar bahawa tindakan yang paling layak dan sesuai dengan kedudukan beliau ialah memaafkan, bukan membalas dendam. Maka beliau terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas ketelanjurannya itu. Oleh kerana Daud telah betul-betul insaf, Allah telah terus mengampunkan kesalahan dan keterlanjurannya. Yang poin keempat. Kesalahan Nabi Daud terletak pada beliau terus memenangkan pihak yang memiliki seekor anak kambing. Poin keempat. Itu pendapat. Apa dia pendapat tu? Tapi pelik juga lah pendapat.
ketiga ni, keempat ni, poin keempat, pendapat keempat ni. Kesalahan Nabi Daud terletak pada beliau terus memenangkan pihak yang memiliki seekor anak kambing sahaja tanpa mendengar terlebih dahulu keterangan pihak yang memiliki 99 ekor kambing dah. Nampak macam zalim 99 ekor kambing. Betul ke dah? Tak tahu lagi. Kena siasat molek dah. Kena cek molek semua keterangan dah. Jangan kita ambil dua kat pakai tuduh lalu dah. Sangka buruk lalu. Sepatutnya beliau mendengar terlebih dahulu keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih sebelum membuat suatu keputusannya. Kesilapan itulah yang mendorong Nabi Daud beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apabila mengingatkan apa yang berlaku kepadanya itu sebenarnya merupakan ujian Allah. Ini ialah pendapat Abu Muslim Al-Isfahani, Al-Razi, Al-Biqai, Maulana Ashraf Ali Tanwi dan lain. Kelima dah, pendapat kelima dah. Setengah ulama berpendapat semua yang tersebut dalam firman Allah dalam surah Sad itu adalah tamsilan saja dan ibarat semata-mata saja. Dua orang yang zahirnya datang dengan memanjat tembok istana Nabi Daud itu sebenarnya bukan manusia tapi malaikat. Kambing betina yang tersebut dalamnya pula bukanlah kambing sebenarnya. Tetapi ia hanyalah kiasan untuk sesuatu seperti perempuan dan lain barang kesayangan seseorang. Maksud kedatangan mereka tidak lain hanyalah untuk menarik perhatian Nabi Daud kepada sesuatu tindakannya yang agak tidak sesuai dengan kedudukannya. Baginda sepatutnya tidak bertindak sebegitu dah. Isyarat ada juga hak riwayat ulama yang membenarkan itu malaikat dah. Isyarat yang diberikan oleh malaikat itu difahami oleh Nabi Daud, maka teruslah beliau beristighfar dan kembali kepada Allah dengan bersujud dan bertaubat kepada Allah. Kerananya Allah bukan sahaja menerima taubatnya, malah telah mengisytiharkan dalam firman-Nya sebegini, dan sesungguhnya ia Nabi Daud mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni di akhirat kelak lah, masuk syurga Nabi Daud dah. Ini adalah pendapat Al-Qurtubi, Maulana Syabir Ahmad Usmani dan lain-lain. Boleh hebat aku ni Syabir Ahmad Usmani dah. Qurtubi apa. Yang keenam dah. Pendapat yang keenam. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, Nabi Daud telah membahagikan hari-hari dalam kehidupannya kepada 4 bahagian. Satu hari khusus untuk beribadah kepada Allah. Satu hari lagi untuk menyelesaikan kes-kes yang dikemukakan padanya. Satu lagi hari khusus untuk memenuhi keperluan kepribadi dia dan keluarganya. Dan satu hari pula untuk memimpin dan membimbing kaumnya dah. Bani Israel ada 4 hari dah. Pembahagian hari-hari seperti itu sebenarnya kurang sesuai dengan kedudukan seorang khalifah dan raja lah. Seorang khalifah dan raja seperti Nabi Daud tidak sepatutnya mengkhususkan sehari suntuk untuk beribadat semata-mata, walaupun ibadat adalah sesuatu yang amat disukai oleh Allah dan merupakan tujuan sebenar kejadian jin dan manusia. Kerana pada hari-hari yang lain juga tentunya Nabi Daud ada beribadat lah. Jadi suatu hari khusus tu sedekah rakyat perlu dah. Sama sekali tidak dapat dibayangkan adanya hari-hari seorang Nabi yang langsung tidak diisi dengan sebarang ibadat dah. Ibadat tentu ada dalam amalan harian seseorang Nabi dah. Sikit istiqamah yang penting nanti. Tak kira lah Nabi hak lain tak ibadah. Ia tak ada khusus hari gitu. Dia kena sentiasa. Sikit-sikit sentiasa dah. Cuma mengkhususkan satu hari untuk ibadah semata-mata di mana ia langsung tidak dapat dihubungi dan ditemui oleh sesiapa pun dalam keadaan bagaimanapun sekalipun adalah sesuatu yang tidak layak. Dan tidak sesuai dengan kedudukan seorang Nabi lagi raja seperti Nabi Daud. Tak sesuai lah. Ada. Okey, itulah sebabnya Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya begini. Ayat Quran berikutnya begini. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bermaksud wahai Nabi Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang sebenar yang diwahyukan kepadamu dah. Menjalankanlah jatuh hukum ikut hukum Islam dah. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu kamu kerana ia akan menyesatkanmu di jalan Allah. Apa ayat tu ada kaitan hak ni? Mesti ada sebab, ada kaitan hak ni lah. Nah, ayat Quran berkekeh bunuh bini orang dah. Bentuk laki orang nak ambil bini orang, tapi kait dengan hak ni dah. Kait dengan ayat seterusnya dah.
Nah. Janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari Allah dalam berhukumlah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal. Disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu serosak ayat depan. Ini ayat seterusnya lah. Tadi kan ayat 24 kan. Ini ayat depan. Sebagai seorang khalifah, beliau seharusnya mengutamakan masyarakat daripada kepentingan dan kesukaan peribadi sendiri walaupun ibadahnya. Beliau sepatutnya lebih banyak memberi masa untuk membimbing dan menyelesaikan masalah rakyat jelatanya. Akibat daripada pembahagian hari-hari seperti itulah berlaku apa yang telah berlaku. Ia diceritakan oleh Allah dalam surah Sad, bermula daripada ayat 21 hingga 25. Peristiwa tersebut dalam ayat 21 hingga 25 itu merupakan sindiran dan teguran Allah secara tidak langsung kepada Nabi Daud. Namun Nabi Daud dapat menangkapnya faham. Nabi Daud cerdik, cepat faham. Ini teguran Allah ni. Kalau tegur ni bukan orang tegur direct, tegur dengan peristiwa dah. Kita pun gitu lah. Kalau kita jenis mikir, Allah uji kita, Allah tegur dengan macam-macam cara supaya kita kembali pada Allah. Kena fikirlah macam Nabi ni. Kerana beliau seorang yang bijaksana, beliau terus beristighfar, bersujud dan bertaubat kepada Allah atas ketelanjurannya itu. Maka taubatnya diterima oleh Allah. Selepas itu, pembahagian hari-hari dalam kehidupan Nabi Daud tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Inilah pendapat Maulana Hifzur Rahman Syekh Harwi dalam Qasasul Qurannya. Ini pendapat Maulana Hifzur Rahman. Ulama Indo-Pakistan lah, India-Pakistan lah. Pada pandangan tulis inilah jawapan yang terbaik bagi merungkai kemuskilan berhubung dengan fitnah dan atau ujian Allah terhadap Nabi Daud AS. Dan kenapa baginda sampai bersujud serta beristighfar pada Allah. Ini poin terbaik. Ini kita akan dapatilah. Sri pada mengajar tafsir apa? Dia panggil tengok siyak dan sibak. Ada ulama-ulama di Pakistan ni, tafsir dia utama sekali ialah tengok siyak dan sibak, tengok ayat sebelum dan ayat selepasnya. Mesti ada kaitan dah. Dia Maulana Asif pun nampak setujulah cara ni dah. Daripada riwayat gapo-gapo pun tengok siyak dan sibak, tengok sebelum dan selepasnya itu lebih baik dah. Mesti ada kaitan dah. Jadi sini seolah teguran lah kepada Nabi Daud supaya berhukum dengan syariat Allah, mesti kait dengan jatuh hukum lah. Kait dengan pemerintah. Bukan kait dengan bini orang ke pedok. Kait dengan pemerintah. Dah. Pengurusan pemerintah dah. Keadilan dah. Jadi bertemu dengan masyarakat, selesai masalah masyarakat. Janganlah betul-betul kita ni nak beribadah siapa kau tak jumpa masyarakat, tak susah masyarakat. Bagi jumpa kita ni dia jadi pemerintah, kita nak aja jumpa rakyat, jumpa berani berhujah, menerima pandangan rakyat. Bukan kita duduk sore kita syok ibadat sore kita, bukan gitu. Alasannya ialah tafsiran ini menampakkan adanya perkaitan di antara siyak dan sibak. Ayat Al-Quran lah. Siyak dan sibak. Ayat dulu selepas dan sebelumnya dah. Dan ia juga boleh dikaitkan dengan riwayat Ibn Abbas. Ada riwayat Ibn Abbas lah tentang perkara ini. Itu hak terbaik dah. Itu pendapat yang keberapa dah. Okey, pendapat yang ke-6 dah. Ke-6 dah hak kuat dah. Pendapat yang ke-7 pula ada lagi pendapat lain. Allah menegur Daud melalui peristiwa yang tersebut dalam surah Sad di atas. Kerana Nabi Daud telah meminta Uria menarik diri dari isterinya untuk kemudiannya setelah habis iddah dikahwini beliau. Perbuatan seperti itu walaupun merupakan sesuatu yang harus di sisi syariat Allah pada masa itu, namun itu tidak layak dan kurang elok dilakukan oleh seorang Nabi seperti Nabi Daud. Ini ada membenarkan riwayat Israiliyat juga kan. Beristighfar dan bertaubatnya Nabi Daud kepada Allah semata-mata kerana beliau telah terlanjur melakukan sesuatu yang tidak layak dan kurang elok dilakukannya. Fitnah atau ujian Allah terhadap Daud ialah apabila beliau terlanjur meminta Uria menceraikan isterinya untuk dikahwininya, kemudian ia akan menampakkan Daud sebagai seorang yang tamak dan cintakan dunia. Ini ialah pendapat Khazin, Zamakhsyari, Abu Ja'far An-Nahas, Abu Sa'ad Al-Maulana Maududi, Syekh Ibn Ashur dan lain-lain. Ini lagi membenar sebagai lawak Islam. Cuma dia kata bukan rancang bunuh dah. Tak ada kata rancang bunuh. Tapi benar ni kait jugalah. Sebahagian riwayat Israel ni tak kuat kan. Okey. Lepas tu saat ni ketujuh ni ke-8 pula dah. Nabi Daud pendapat ke-8. Nabi Daud sebenarnya telah terpesona dengan isteri Uria. Beliau memendam rasa terhadapnya. Berbahagia sekali perasaan beliau kalau isteri Uria itu menjadi isterinya.
Tetapi segala-galanya hanya bermain di hatinya saja, tidak lebih dari itulah, tidak rancang nak bunuh Uria ke apa dah. Tiba-tiba Uria terbunuh dalam satu peperangan secara tak sengaja lah. Apabila mendapat berita kematian Uria, Daud tidak begitu sedih seperti sedihnya kerana kematian orang-orang lain dari kalangan bala tenteranya. Kemudian Daud berkahwin dengan isteri Ulia. Allah menegur Nabi Daud kerana telah hanyut beberapa ketika dalam arus perasaannya. Itulah sebabnya Nabi Daud beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ni pun membenarkan riwayat Israel lah. Tak kuat juga dah. Okey, yang ke-9. Nabi Daud beristighfar dan bertaubat kepada Allah lantaran telah berasa bersalah mengambil tunang orang sebagai isterinya. Padahal isterinya itu dahulunya telah dilamar oleh Uria dah. Ia betul-betul telah berazam untuk mengahwininya. Tiba-tiba apabila Daud masuk meminang tunang Uria bukan bini dah. Pinangan Uria ditolak dan Daud diutamakan daripadanya oleh tunang Uria sendiri dah. Dan keluarga tunangnya lah. Semata-mata kerana beliau seorang raja dah. Maka sedih sangatlah Uria atas nasib malang yang menimpa dirinya. Apabila Allah menegur Daud yang telah merampas satu-satunya tunang Uria, padahal beliau sudah mempunyai 99 orang isteri. Terus insyaAllah Nabi Daud dan beristighfar serta bertaubatlah beliau kepada Allah. Ni pun kait dengan riwayat Israeliat jugalah. Nak membenarkan juga dah. Cuma dia takwil sikit riwayat Israeliat. Okay, habislah dah. Antara tokoh tafsir yang berpendapat sebegini ialah Qadi Ibn Arabi, Abu Ya'la dan lain-lain. Dia nak membenarkan juga. Cuma dia takwil, dia buat sebagai riwayat Israeliat. Dia tak terima hak kata nak bunuh. Tetap juga nak membenarkan dan ambil juga sebahagian daripada riwayat Israeliat tersebut dah. Yang ke-10 dah, X ke-10 dah. Sama seperti nombor yang ke-9 tadi lah. Cuma tunangan Uria belum lagi dikahwini Nabi Daud. Lantas beliau ditegur oleh Allah. Ini tak nikah dah. Membuatkan beliau menarik diri daripada meneruskan hasratnya. Di samping itu beliau juga terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ada kait dengan Uria juga ni. Bagi penulis, jawapan yang ke-7 hingga 10 semuanya berkaitan dengan Uria dah. Dah. 7 hingga 10 berkaitan dengan Uria, Hanunai betul dah. Dan isterinya. Walaupun ada pihak yang menggandaikan ada antaranya tidak mustahil telah berlaku dan tidak berdosa pun Nabi Daud jika melakukannya dah. Nak kait jugalah dengan peristiwa tu dah. Namun menurut para ulama muhakkikin dari kalangan ahli tafsir dan hadis, semua kisah Daud yang berkaitan dengan Uria dan isterinya tidak sahih sama sekali dah. Malah ia maudhu' palsu dan langsung tidak berasas sama sekali dah. Maka tidak ada lagi kewajaran mengaitkannya dengan firman Allah dalam surah Sad itu dengan peristiwa Uria tersebut. Kan? Tak ada kaitan sama sekali dah. Tak boleh nak kait dah. Tu dah. Habis. Tu cerita Nabi Daud. Contoh ketiga ni kita baca lepas ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Kau sikit lah. 50. Sikit tak payah. Sikit. Kita pergi habis lah. Kita pergi habis sikit. Contoh ketiga dah. Rasulullah SAW dikatakan telah bersabda, Ana Ahmad bila mim. Ana Ahmad bila mim dah. Maksudnya aku Ahmad tanpa mim. Mafhum tersidaknya ialah Ana Ahadun. Iaitu aku adalah yang Maha Esa. Ni cerita ajaran sesat ni. Ajaran sihak lah. Ajaran Ana apa? Muhammad itu Allah. Allah itu Muhammad lah. Gitu lah. Qul huwallahu ahad tu. Huwa tu Muhammad dah. Itu ajaran. Ajaran Wahdatul Wujud, ajaran Nur Muhammad ni lah. Dalam setengah riwayat tersebut sebelumnya ana Arab bila ain. Maksudnya aku Arab tanpa ain. Maksudnya Arab tanpa ain Rab lah, ana tu Rab, aku Tuhan lah. Mahum tersihat surah ni adalah ana Rab, iaitu aku adalah Tuhan dah. Rujukan Syah Ismail Syahid, Risalah Tauhid muka surat 149. Ini kitab Risalah Imam Syahid apa nak lawan dengan Syed Gurkha, Syed apa nak lawan British lah dah. Jihad di India Pakistan tu nak menentang British dan orang British dia guna Gurkha seorang Singh lah dah. Jadi cerita tu dia buat kitab Risalah Tauhid dan dia juga antara ulama yang macam Syekh Muhammad Ibn Wahab lah buat kitab yang menentang khurafat dan syirik. Antara yang ditentangnya ialah Wahdatul Wujud Nur Muhammad gapanya yang angkat Nabi Muhammad seperti apa Nabi Isa lah. Iaitu. Tapi berat lagi. Sebenarnya ajaran ini lebih teruk daripada ajaran Kristian lah. Kristian ni kata Nabi Isa anak Tuhan lah. Tapi hak ni bukan anak Tuhan. Allah Nabi Muhammad tu Allah Tuhan. Tuhan tu Nabi Muhammad ni serupa je. Nabi Muhammad tu zahir Tuhan. Batin Tuhan tu
Allah gapo ikutlah dia balik agama dah. Al-Maktabatu Asy-Syamilah Mawsu'ah Ar-Radi 'ala As-Sufiyah muka surat 9 dah. Kritik terhadap sufi lah. Sufi ni banyak juga ajaran gini. Benda ni biasa dah. Kadang-kadang ni memang biasa sebenarnya memang gitu. Sufi ni banyak memang dia kata Allah Muhammad Allah ni. Bukan ajaran sihat saja dah. Hak orang tak tidak dituduh sesat oleh jabatan agama pun dah. Kita tengok apa? Ustaz gapo itu dah. Dia cerita gitu juga dah. Nah. Memang dia kata ada ulama kata qul huwallahu ahad tu, huwa tu Muhammad. Dia duk kata gitu dah. Tu mau ilmu tu mendalai lah gapo. Dia belik dia kata mendalai lah dak. Tapi benda tu biasa dalam sufi. Sebenarnya yang boleh mengangkat Nabi Muhammad tu serupa dengan Tuhan lebih daripada ajaran Kristian, lebih sesak, lebih kafir daripada ajaran Kristian. Dan lebih kafir daripada ajaran Hindu ni. Okay, komentar. Riwayat ini tersebar dengan meluas di kalangan orang-orang sufi wujudi. Panggil dia sufi wahdatul wujud lah. Yang berpegang dengan konsep wahdatul wujud. Allah. Jadi alam ni dia sebenarnya daripada falsafah Yunani Aristotle ni. Orang putih buat cerita pun tak. Dia makan dadah ke apa tu siapa meningkat otak dia. Akal dia meningkat. Siapa satu peringkat dia jadi bersatu dengan alam dah. Dia jadi Tuhan. Begitu juga dengan konsep wahdatul wujud ni. Alam dan Tuhan ni satu dah. Qadim lah kau dah. Sama saja dah. Biasanya sama dah. Dia fikir payah nak mikir ni. Alam nature ni. Alam ni Tuhan ni sama. Wahdatul wujud yang menjadi dah. Yang kedua, tidak mungkin seorang Nabi yang ajaran utama agamanya ialah tauhid akan mengajarkan pula umatnya satu ajaran yang syirik yang merobohkan agama yang dibawanya. Poin ketiga dah. Sifat rububiyah dan kemahaesaan adalah sifat yang khusus dengan Allah. Semata-mata kedua-duanya tidak layak diberikan dan disandarkan pada siapa pun dari kalangan makhluknya. Sama ada ia seorang Nabi, wali atau malaikat, tak boleh jadi Tuhan belaka. Yang keempat, tidak mungkin seorang Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang syarat dengan akidah tauhid akan mengajarkan pula umatnya supaya mengutukannya dengan Allah. Tidak mungkin juga seorang Nabi yang menerima ancaman-ancaman yang mak dahsyat menerusi firman-firman Allah terhadap penganjur-penganjur faham syirik akan membawa sendiri faham syirik. Itu tak mungkin Nabi sendiri ajar benda ni. Sebagai contohnya, lihatlah firman Allah berikutnya. Jadi hadis ana Ahmad bila mim ataupun ana Arab bila ain tu tak logik. Nabi kata tak payah ngaji tinggi-tinggi dah. Pandai kita tengok gitu tak logik dah. Kerana apa? Kerana bertanya firman Allah SWT ada ayat Quran yang tegur benda ni. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihalli dan ma yakun qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Bermaksud dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, engkaukah yang berkata, yang mengajar kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, wahai Tuhan, tidaklah layak bagiku mengajarkan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau, yakni Allah mengetahuinya dah. Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu pada engkau, ya Allah dah. Kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Ayat ke-116. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah kamu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama mana aku berada di antara mereka. Jadi dia ni dia lah lawak ajaran sesak gapo lah masa Nabi Isa hidup ni. Kemudian bila engkau sempurnakan tempohku, matilah Nabi Isa mati, dan menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ke-117. Surah Maidah ayat 116 hingga 117.
Dan firmannya lagi, tak nampak wajahnya. Firman lagi, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi illa ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Bermaksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimah ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa kita semua tidak menyembah malaikat Allah sahaja dan tidak kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagai kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan. Tok Guru ni tak boleh jadi Tuhan yang dipuja dan didewa-dewakan selain Allah sahaja. Jika mereka berpaling dengan enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah sahaja. Surah Al-Imran ayat 64 dah. Jadi tak payah jadi Tuhan. Akad Nabi pun tidak, Tuhan saja kita sembah. Dan kita akad Tok Guru dah, Tok Guru, Tok Wali ni serupa Tuhan. Minta hajat ke apa dengan Tok Wali tak payah dah. Minta dengan Tuhan saja. Dan poin kelima dah, Syekh Ismail Syekh dalam risalah tauhidnya menyifatkan orang-orang yang menyebarkannya sebagai hadis Rasulullah SAW dan percaya sebegitu sebagai pelampau agama yang langsung tidak takut pada Allah. Ekstremis dah. Orang ekstremis, melampau dah. Yang kedam, orang yang mereka hadis ini atas nama Nabi SAW tentu seorang yang zindik atau seorang yang mulhid, yang bermaksud memusnahkan imej agama Islam, yang menegakkan dan perjuangkan akidah tauhidnya. Bukan kalau kita tengok sufi kan ada akidah tauhid dia, bukan tauhid la ilaha illallah tu. La maujud illallah. La maujud illallah dah. Ada memang ada ulama bersangka baik ni. Akidah wahdatul wujud ni dah. Ya beliklah, bukan wujud satu sebenarnya. Maksudnya sebenar-benar hakikat yang paling berkuasa, paling wujud sebenarnya. Hak lain tu wujud nisbah, wujud buat lolok dah. Wujud sungguhnya Allah. Ada sangka baik kita, tapi sebenarnya dia betul-betul daripada akidah Platonisme, akidah akidah alam dengan wujudnya satu. Itu ajaran dulu dah, ajaran Platonisme ni. Jadi orang zindik ni orang-orang yang sebenarnya percaya alam ni satu dengan Tuhan ni satu, dia masuk dalam sufi dah. Merosakkan akidah tauhid. Okey, poin ketujuh dah. Kritikan yang ketujuh, hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketiga itu jelas sekali mengaibkan Nabi SAW kerana baginda digambarkan sebagai seorang musyrik. Baginda bahkan digambarkan sebagai seorang yang mengaku sebagai Tuhan lantaran punya sifat-sifat Tuhan. Tak logik lah Tuhan mengaku Tuhan. Nabi mengaku Tuhan. Setakat itulah. Habislah kita 3 poin. 3 contoh dan 3 dan kritikan terhadap riwayat-riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.